Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, okey? Terima kasih kepada anda yang dah masuk awal, yang dah join awal. Saya ucapkan tahniah kerana anda semua committed. Okey, so macam seperti biasa yang saya cakap tadi, yang dah ada buku, pastikan anda buka muka surat 38 dan 39. Okey, konsep yang kita gunakan sebelah gambar raja, sebelah dasar dia. Kepada mereka yang newbie, anda pastikan anda betul-betul fokus. Sebab inilah cara untuk anda tengok pola, okey? Dan juga gambar raja ni berdasarkan pola kita ni. Alright? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mula kelas kita pada malam ni untuk baju kebarung sayang. Baju kebarung. Okey, so semua dah sedia? Fokus Yang ada buku, sila buka buku. Okey? Alright, sebelum kita mula saya nak beritahu kepada anda ukuran-ukuran yang perlu kita ada seperti di belakang saya ni. Okey? Pastikan kita ada ukuran bahu yang dah dibahagikan dengan 2. Okey? Labuh tangan, dada, okey? Ukuran dada 38 macam ini ukuran saya Kalau anda nak buat baju sendiri, nak pakai untuk raya, sila buat ukuran sendiri. Okey, buat ukuran sendiri. Okey, dada, ukuran pinggang, ukuran punggung. Okey, ketiga bahagian ni perlu dibahagikan dengan 4. Bahagi siap-siap, senang kita nak buat pola nanti. Okey, kemudian ukuran LTB. Labuh tengah belakang juga perlu diambil. Kemudian labuh baju. Okey, biasanya labuh baju untuk kebarung dia sama dengan labuh baju kurung. Dia labuh baju kebarung ni, baju dia labuh. Sama dengan paras baju kurung. Okey, kemudian bukaan tangan. Okey, bukaan tangan 12. Bukaan tangan yang saya nak lah Kalau anda rasa nak buat besar sikit, boleh buat besar sikit. 13 ke kan? 14 ke boleh. Bahagikan dengan 2. Kemudian ukuran leher. Okey, ukuran leher ni perlu dibahagikan dengan 6 sayang. Alright. Dan yang terakhir ukuran pinggang ke punggung. Okey. Siapa nak screenshot boleh screenshot. Saya beri masa. Boleh screenshot. Ini adalah ukuran-ukuran untuk baju kebarung. Boleh screenshot. Siapa nak screenshot? Boleh. Okey. Alright. So kita akan terus kepada kelas kita. Okey. Kalau ada soalan boleh komen dekat bawah. Okey? Anda boleh tengok kat situ yang ada buku, pastikan tulis sekali nota-nota yang saya berikan. Okey, sebab kita ada latihan dekat dalam baju kebarung ni. Okey. So, sebelum kita nak mula lukis pola kita, baju kebarung ni dia ada kelepit pada bahagian depan. Okey? Baju kebarung dia ada kelepit pada bahagian depan. So, masa nak buat pola, kita kena tinggalkan. Maksudnya kita tak boleh mula buat pola betul-betul dekat tepi kertas. Okey? Kita tak boleh buat pola bermula dekat tepi kertas lah. Sebab nanti kita nak buat lapik dia. Okey? Kelepit dia sayang. Kelepit dia. So, kita kena ganjakkan. Sebab kalau biasa kita buat pola guna tepi kan? Okey? Okey? Yang newbie fokus. Okey, kat sini saya minta siapa kat sini newbie tolong fokus. Okey? Sebab apa ramai yang newbie cakap, boleh ke cikgu saya buat? Boleh ke? Saya yakin anda boleh. Sebelum saya pandai, sebelum saya menjadi cikgu, sebelum saya menjadi pakar dalam bidang jahitan, saya juga belajar. So saya belajar, cara saya belajar, saya fokus. Saya buat sampai saya dapat. Kemudian apa yang cikgu suruh saya buat. So tolong fokus. Dan kalau belum dapatkan buku, sila dapatkan. Okay? Sebab newbie selalu tanya, buku ni boleh ke untuk saya? Memang khas untuk anda sayang. Okay? Pastikan anda fokus. Okay? Sebab apa tahu? Cikgu jahitan pun ambil buku ni. Mereka nak ajar anak-anak murid dia yang newbie, yang tak tahu apa-apa. Okay? So cikgu-cikgu jahitan pun dah dapatkan buku ni. Mereka pun ikut dalam buku ni juga. So sebelum kita mula, pastikan
kita anjakkan. Okey, anjakkan. Dalam ni anda boleh tinggalkan lebih kurang 7 inci. Okey, daripada tepi kertas ni anda tinggalkan lebih kurang 7 inci. Saya suka terus lipatkan macam ni je. Kan? Senang. Lipatkan. Fokus sayang ya. Fokus. Lipatkan macam ni. Sebab ni untuk kita nak buat kelepek. So siap awal-awal. Tinggalkan awal-awal untuk bahagian kelepek dia. Lebih kurang dalam 7 inci. Nampak tak? 7 inci saya tinggalkan. Lebih kurang. Okey, so samakan dia. Nanti senang kita gariskan saja. Okey. Alright. So bila kita dah tinggalkan 7 inci, gariskan. Kan senang? So kita dapatlah garisan tu tegak. Gariskan dia. Okey, kita gariskan dulu Kita tak boleh mula daripada tepi kertas. Okey. Gariskan. Gariskan dulu ya. Okey, so saya dah gariskan dekat sini. Kemudian, lagi satu saya nak bagi tahu. Untuk baju kebarung, kita tak boleh terus mula daripada atas. Sebab apa? Sebab kita ada collar untuk bahagian belakang. Okey, collar tinggi. Baju kebarung collar dia tinggi. So kita nak ada collar nanti. So kita nak tinggalkan daripada atas. Anda boleh tinggalkan dalam 5 inci. Maksud saya macam mana? So, daripada kertas, bahagian atas ni, turunkan 5 inci dulu. Okay? Faham ke faham? Nampak tak macam saya buat? Okay? Kemudian gariskan. Kat sinilah baru kita mula. Gariskan. Ikut saja apa saya buat. Kepada yang newbie, ikut saja apa yang saya buat. Tulis nota yang paling penting. Yang paling penting tulis nota. Setiap apa yang saya cakap ni tulis. Okey, setiap apa yang saya cakap tulis, saya yakin anda boleh buat. Alright. Kita dah siap kat sini. Baru kita boleh mula ikut daripada panduan buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Alright. So, yang ada buku sila tengok dasar hadapan dulu. Kita akan buat dasar hadapan. Okey, so kita mula. 01 labur baju. Kita tengok dekat kita punya gambar raja. 01. Dekat sini secara automatik menjadi kosong. Dekat sini kosong kita. Kita akan mula daripada sini. Okey? Daripada sini. Okey, sekejap. Sebab buku ni daripada sini takut diorang keliru. Okey, tak apa. Saya akan mula daripada sinilah. Nanti cakap cikgu buku ni dekat bahagian ni. So tak apa, saya ikut pada buku ni. Saya mula daripada sinilah. So sama. Okey, so sama. Nanti tak adalah isu. Alright, semula ya. So saya akan turunkan dekat sini 5 inci. Dekat sini saya akan turunkan 5 inci. Kita mula semula tau. Sebab saya tak nak nanti bila saya buat sana nanti anda keliru pula. Okey, turunkan 5 inci. Sebab saya nak sama macam ni. Kan dia mula daripada sini kan. Kalau tadi saya mula daripada sini, nanti ada yang keliru pula. Okey, so kita gariskan. Kat sinilah garisan bahu kita Kita akan mula daripada sini. Okey, alright. Kosong kat sini. Okey, berpandukan buku. Tengok siapa yang dah ada buku tu pastikan dah tengok. 01 labur baju. Terus ambil. Ikut sahaja. Bila ada poin-poin yang saya sebut, yang kita kena tambah, baru tulis. So, 01 labur baju. Labur baju saya adalah 37. Labur baju saya 37. So, daripada 0 ke 1. Labur baju. Okey, tak apa kat sini saya buat 37 lah dekat sini. Okey? Alright? Sebab kat sini dah bahagian bawah dah ada garisan. 01 37. Terus tulis kat bawah ni 1.
Gariskan. Okey. Dah dapat terus garis. Nampak macam saya dah buat ni. Gariskan terus. Macam dekat gambar raja. Okey. So, dekat dalam buku tu bila dah siap tik. Senang. 01 dah siap, kita terus pergi kepada 02. 02 dia tulis apa kat situ? 0 ke 2. Tengok kat mana 0, kat mana 2. Okey. Kat mana 0, kat mana 2. 0 ke 2, 4,5 inci. Okey, 0 ke 2, 4,5 inci. 4,5 dekat sini. Tandakan. Okey, daripada sini ke sini 4,5. Saya tulis kat situ. Okey, kat sini jadi 2. Alright? Itu 0 ke 2. Kemudian boleh Boleh? Kemudian kita pergi kepada 2, 3. Tengok kat mana 2, kat mana 3. Okey, 2, 3 tu sama ukuran 0, 1. So maksud dia macam mana? 0 ke 2 ni 4,5 kan? So daripada bawah ni pun sama. Okey, garis terus ke bawah. Jadilah 3 kat bawah tu. Boleh ke boleh? So dekat sini tadi 4,5 kan? Senang je. Kat bawah ni pun samalah. Kita buat 4,5 sebab kita nak garis lurus ke bawah. Tanda siap-siap. Garis. Ni dia dah buat kelepek sekali. Okey, tapi tak apa. Kita tinggalkan ruangan ni. Okey, kalau dalam buku ni sebenarnya dah ada kelepek sekali. Sebenarnya. Okey. Dia dah buatkan kelepek sekali. Garis sampai ke titik 3. Ni dipanggil titik 3. Sebab apa tahu? Kebarung ni memang sesuai untuk semua lapisan usia. Dia tidak ketat. Okey, dia tidak ketat. So kat sini 3. Okey. Okey, dah selesai. Kita pergi kepada yang seterusnya. 2, 4. Nanti kalau ada misal kata ada yang nombor-nombor yang kita perlu ubah, nanti saya bagi tahu Pastikan anda ada nota dan tuliskan. Alright, so 2 ke 3 kita dah dapat. Seterusnya kita pergi kepada 2, 4. 2 di sini, 4 di bawah. Okey, 2, 4. Ini cara tengok pola kepada newbie sayang. 2 kat sini, 4 kat sini. So kita tengok 2, 4 arahan dia. Bahu bahagi 2 tambah 1. Itu arahan dia. Bahu bahagi 2 tambah 1. Ikut saja sayang. Ikut saja. Okey, 2, 4. Daripada sini 2. Sini 2. Sekarang ni 4 ni tadi titik dia kat bawah. Bahu kita adalah 15 bahagi 2, 7,5. Tanda dulu 7,5. Ikut arahan dia ya. 7,5. Kemudian dia kata tambah 1. Tambah 1. Kat sini dia. Okey, di sini. Boleh faham tak? So dekat sini automatik jadi titik 4 sayang. Okey? Automatik jadi titik 4. Okey? Bila dah dapat titik 4 ni, garis lurus. Okey? Saya tunjukkan dekat pola ni. Bila dah dapat titik 4, boleh tak nampak? Clear tak? Bila kita dah dapat titik 4, okey, garis lurus terus. Senang. Sebab apa tahu? Senang nanti kita tak payah nak garis-garis lagi. Ikut pola ni. Okey, ikut gambar raja ni, dapat titik 4, garis lurus. Okey? So, bila kita dah dapat titik 4, saya akan garis lurus. Okey. Lurus sayang. Tengok dekat sini. Bagi dia lurus. Garis ke titik. Seterusnya. Garis saja. Garis sahaja. Okey. So, kita dah dapat dah. 2 ke 4. Kita tengok yang seterusnya. 5 ke 6. Pinggang ke punggung. 5 ke 6. Pinggang ke punggung. 2 ke 4 kita dah dapat. 5 ke 6. Pinggang ke punggung. Okey. So,
sebelum kita nak dapatkan pinggang ke punggung, okey, yang mana ada buku tu, sila tulis nota dekat situ. Okey, tulis nota dekat situ. Daripada paras 2/5. Tulis nota dekat situ. Okey, tulis nota 2/5. Okey, arahan dia adalah ukuran bahu ke pinggang, labur tengah belakang. Okey, ukuran LTB, labur tengah belakang. Apa yang dimaksudkan dengan LTB ni adalah ukuran bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang. Boleh faham tak ni? Okey? So anda kena buat ni dulu. Kena buat ni dulu arahan dia. Okey? Sebelum arahan yang 5/6 tu. Sebab kita nak dapatkan titik 5 dahulu. Okey? So, ini dia. 2/5 ukuran labur tengah belakang. Berapa labur tengah belakang kita? 15. So, daripada 2/5. 15. Tandakan kat sini. Okey, dan gariskan. Saya suka tanda 2 kali supaya kita dapat garisan lurus. Itu adalah exercise untuk anda supaya anda ingat. Okey, supaya anda ingat. Gariskan. Okey. Alright. Ini adalah titik 5. Okey, titik 5. Alright, so yang seterusnya adalah tadi 5/6. Daripada titik 5, okey, daripada titik 5 kita nak ambil ke titik 6. Okey, titik 6. So, adalah ukuran apa dia tulis kat situ? Pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung kita standard adalah 8 inci. Okey, ini dia. Okey, pinggang ke punggung kita 8 inci. Terus ambil 5/6. 5 kat sini, sekarang ni kita nak dapat 6. 6 di sini kita ambilkan 8 inci. Okey. Gariskan. Bila dah dapat, terus garis. Terus garis. Kalau kanak-kanak, pola boleh ikut sama. Okey. Tetapi ukuran dia lain lah. Kalau kanak-kanak, ukuran pinggang ke punggung dia lain. Bahu dia lain. Tapi kalau setiap bahagi macam dada bahagi 4 sama. Okey. Pinggang bahagi 4 sama. Cuma daripada paras pinggang ke daripada paras bahu ke pinggang dia berbeza. Daripada paras pinggang ke punggung dia berbeza. Alright, so dekat sini secara automatik jadi 6 sayang. Okey, jadi 6. Alright. So kita dah dapat dah bahagian tersebut. Kemudian kita pergi ke 5/6 kita dah dapat. Sekarang ni ukuran 27. 27 ni arahan dia apa? 2/7 adalah bahu bahagi 2. 2/7 bahu bahagi 2. Tengok kat gambar Raja, 2 mana, 7 mana. Okey. Okey. 2/7 bahu bahagi 2. So daripada sini ke sini, bahu bahagi 2 saya adalah 7,5 dekat sini. Nampak tak? Okey. Alright. Tandakan terus 7 kat sini. Okey. So kita dah dapat dah. Kemudian bila anda dah dapat titik 7 ni, pastikan anda garis lurus ke bawah. Sebab apa? Sebab baju kebarung ni dia tak ada orang kata cutting. Maknanya tak adalah kita perlu ukur bahu dada bahagi 4 terus nak ikut cutting lah. Tidak. Okey, baju kebarung dia lurus saja. So, bila dah dapat pada bahagian 7 tu, okey, bahu bahagi 2, terus garis ke bawah. Tengok macam saya buat. Okey, tadi kita dapat 7,5. So, bawah ni kita ambil lah 7,5
untuk kita garis lurus. Daripada 3. Okey, daripada 3 tu 7,5 kat sini. Alright, so kita garis lurus ke bawah. Nampak tak? Lurus terus garis ke bawah. So, dekat buku nota tu boleh buat orang kata apa, nota lah. Tulis. Tulis dekat situ point-point dia. Okey, kita dah garis lurus ke bawah. Alright. So, seterusnya. Okey. So, seterusnya kita tengok tadi kita dah selesai 2 ke 7. Alright. So, arahan dia dekat sini 7 ke 8. Turunkan 1 inci. Garis ke 9. Okey. Turunkan 1 inci. Daripada 7 ke 8. Turunkan 1 inci. Sebab kita nak buat garisan bahu dia. Untuk baju kebarung, kan, kalau kita tak nak ada garisan bahu, kita nak buat depan belakang, orang kata terus cantum pun boleh sebenarnya. Tapi yang ni kita nak tunjukkan ala-ala moden sikit. Kita ada garisan bahu. So kat sini kita jadi terus 8. Garis terus ke 9. So kita dah dapat dah sebenarnya titik 9 kat bawah ni, sayang. Dekat bawah ni terus jadi titik 9. Tandakan terus. Alright? Okey. So seterusnya kita tengok kat sini 8 ke 10. Cari mana 8? 8 kat sini. Okey, 8 dekat sini. Sekarang kita nak cari titik 10. 10 kat mana? Okey, 10 dekat sini. Bermaksud itu adalah ukuran labuh tangan. Okey. 8 ke 10 labuh tangan. Cukup tak labuh tangan saya ni? Tak cukup. Sebab apa tahu? Sebab tadi saya dah tinggalkan. Saya dah tinggalkan 7 inci dekat depan tu. Sebab apa? Sebab saya ingatkan dalam buku ni dia tak tinggalkan untuk kelepek dia. Tapi tak apa. Okey, tapi tak apa, kita boleh cantum untuk bahagian kita cantum kertas lah kat sini. Sebab saya nak tunjukkan kepada anda biar betul-betul anda dapat buat pola kita ni. Okey? Boleh dapat jadi baju kebarung untuk kita pakai di hari raya, sayang. Kan? Cantik baju kebarung ni. Dan sopan. Okey, dan sopan. Sebab dia tak fit. Okey? Memang sangat cantik. Dikenakan lagi dengan sekarang ni kain batik viral, kan? Alright. Tak jadi masalah. Kita boleh tambah kertas kat sini. Okey, tadi daripada garisan 8 kita nak pergi ke garisan 10, labuh tangan daripada garisan 8 ni, labuh tangan dia. So, kita gariskan. Garis dulu. Nak dapat garis lurus senang je. Ambil pembaris yang L. So, letakkan macam ni. Letakkan macam ni, kita akan dapat garis lurus. Okey, so kita gariskan. Gariskan. Okey. So, daripada titik 8 ke 10, labuh tangan. Kita tengok labuh tangan kita berapa? Labuh tangan saya adalah 21. So, daripada titik 8 ni pergi ke 21. So, dekat sini tanda. Secara automatik jadi titik 10. Okey? Bila kita dah dapat titik 10 ni, sayang, garis terus ke bawah. Senang. Okey? Ni untuk kita nak buat. Nampak? Garis je ke bawah dulu. Standby. Okey, so kita tengok arahan yang seterusnya. Arahan seterusnya 10 ke 11 sama ukuran 24. Maksud dia macam mana? Kita tengok dulu. 10 ke 11. 10 kat sini kita nak cari 11. Okey? 10 kat sini
kita nak cari 11. So arahan dia kata sama ukuran 2/4. Sama ukuran 2/4. So kita tengok mana ukuran 2, mana ukuran 4. Okey. Sama ukuran 2/4. So kita cantumkan je kat sini. Jadikan dia petak. Buat nota kat situ Buat nota. Garis terus macam ni. Okey. Garis terus macam ni. Terus kita dapat 11 kat sini. Okey. Alright. Kemudian pergi kepada 11/12, naikkan 1/2. Okey, so saya nak bagi tahu kat sini untuk ukuran 11/12 naikkan 1/2 anda boleh ikut, tetapi jika anda ada ukuran bukaan tangan, sekiranya anda ada ukuran bukaan tangan, boleh ikut ukuran bukaan tangan. Okey. Kalau tak ada, anda boleh ambil, boleh ikut macam dalam buku tu lah. 1/2 naikkan ke atas. Dia lebih kurang sama. Okey, so saya tunjuk Saya tunjuk kat sini. Okey, sekarang ni saya tunjuk yang kita ambil bukaan tangan. Bila 12 bahagi 2, kita dapat 6. Okey, kita dapat 6 kat sini. Ni saya ikut ukuran bukaan tangan tau. Tetapi sekiranya anda tak ada ukuran bukaan tangan, terlupa nak ambil ke kan? So boleh ikut dalam buku. 11/12 tu naikkan 1/2. Nampak tak? Dia lebih kurang sama tempat dia. Lebih kurang sama. Saya tunjukkan sebab kita nak tengok. Tak ada masalah kalau kita terlupa nak ambil ukuran bukaan tangan. Kalau yang kat sini yang ukuran kita tolak 1/2, yang kita naikkan 1/2. Kalau yang ni ukuran bukaan tangan. Boleh faham tak ni? Okey, so tak ada masalah. Dua-dua boleh ikut. Okey, dua-dua boleh ikut. Okey, so bila kita dah dapat ukuran 12 ni, secara automatik ni jadi 12. Okey, bila kita dah dapat ukuran 12 ni, cantumkan. Okey, daripada sini. Okey, terus cantumkan. Sebab tu kita kena pandai tengok gambar raja juga. Okey, kena pandai tengok gambar raja juga. So dekat sini, gariskan terus. Seterusnya, kita tengok. Senang saja, dah nak dekat siap dah insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. 11/12 kita dah dapat. Kemudian 12/13. 12/13. Naikkan saja 1/2 inci. 12/13 naikkan 1/2 inci. Lepas tu kita bentukkan. Naikkan 1/2 inci dan bentukkan. Kalau nak bentuk bahagian ni kita kena guna pembaris ni ya. Bentukkan 13/10 ni. Touchkan dia. Macam tu. So nanti kat sini kita buang. Ni kita dah tak pakai dah bawah ni. Ni pun nanti kita akan buang bawah ni. Boleh faham tak ni? Okey. So seterusnya kita tengok dekat sini. 12/13 kita dah dapat. Kemudian 4. Okey. Sekarang ni dia kata 4/14. Sekarang ni ukuran 4. 4 ni bahagian ukuran dada tau. Okey. 4 dekat sini. Okey, tengok sayang-sayang. Saya nak anda fokus untuk bahagian ni. Kita tak nak nanti anda keliru. Okay, so kita terus 4/14. Pastikan anda tambah yang mana ada buku pakar jahitan tu. Sebab dekat sini saya nak anda tulis ukuran dada bahagi 4. Dekat situ Sekejap saya tulis kat sini. 4/14. Tengok betul-betul. 4/14 ukuran dada bahagi 4. Betul tak? Dekat dalam nota tu bahagi 4. Saya nak anda tambah kat situ. Tambah 1 inci atau 1/2. Okey, yang ni saya akan explain. Yang ini saya akan explain. Okey, maksud dia macam mana?
ukuran dada bahagi 4. Ukuran dada saya 38 bahagi 4 dapat 9,5. So, tengok betul-betul. Kamera. 4. Okey, kat sini. Ukuran dada saya 38 bahagi 4 dapat 9,5. 9,5 kat sini sayang. Okey. 9,5 dekat sini sayang. Okey. Anda tengok daripada garisan dada ni dekat sini kita dah dapat 2, kan? So, anda perlu tambahkan 1 inci dekat sini. Okey. Sebab tu saya tulis kat situ 1 inci atau 1,5. Kalau mana yang berbadan besar boleh tambah 1,5. Sebab kita tak nak baju tu ketat. Okey? Kalau yang berbadan besar boleh tambah 1,5. Boleh? Boleh ke boleh? Kita tak nak tambah terlampau banyak sebab apa? Sebab kita ada kekek. Okey? Sebab kita ada kekek. Kalau anda rasa macam badan anda kecil sangat, kan? Tambah setengah pun dah okey dah. So, dekat sini saya nak anda faham. Bahagian ni, ini pesak atau sebenarnya kita nak buat pesak. Ni cara nak buat pesak. Okey, kita kena faham badan kita. Sebab kita ada kekek. Kalau anda nak tambah setengah sahaja pun boleh. So, jadi 2,5 kat sini. Kalau badan kita kecil lah. Sama dengan ukuran pesak kita. Okey. Nak tambah setengah pun boleh. Boleh berubah. Okey. Kalau macam kat sini. Bila saya tengok. Kat sini saya dah dapat 2. Saya rasa kita tambah setengah je dah cantik. Boleh tak? Boleh faham tak kat sini? Okey. Sebab ni sekarang ni kita dah masuk ukuran pesak tau sayang. Okey. So dekat sini jadi 14. Tulis. Okey, yang ni pun tulis, pastikan tulis. Okey? Kat sini, maknanya boleh kalau anda yang berbadan kecil. Kalau nak tambah setengah sahaja pun boleh. Dekat bahagian ni saya tulis. Allah, pakai. Okey, dekat sini kalau nak tambah setengah untuk badan yang kecil lah pun boleh. Okey? Paling minimum ni dia. Jangan lebih daripada 1,5. Paling minimum setengah. Paling maksimum 1,5 untuk bahagian dada. Okey? Untuk bahagian dada. Alright? Okey, so kita pergi yang seterusnya. Sekarang ni kita pergi kepada ukuran 6 ke 15. Dekat sini pun saya nak anda tulis. 6 ke 15. Tulis, pastikan tulis 6 ke 15 arahan dia adalah ukuran punggung kan? Ukuran punggung dekat situ. Okey? So, 6 ke 15 ukuran punggung. Okey? Bahagi 4 sayang. Bahagi 4 tambah 1 inci. Ukuran punggung bahagi 4 tambah 1 inci sayang. Okey? Boleh? Boleh ke boleh? Okey? Ni. Ukuran 6 ke 15, ukuran punggung bahagi 4 tambah 1 inci. Okey? So, kita tengok. 6 kat mana? 6 dekat sini. 6 ke 15. Sekarang ni kita nak cari. Okey, punggung. Ukuran punggung saya adalah 42. Bagi 4 dapat 10,5. So kita tulis ambil daripada garisan 6. Okay, kita pergi ke 10,5 kat sini sayang. Mesti tambah 1,5 sayang. Mesti tambah 1,5. Sebab kita tak nak bahagian punggung ni ketat. 1,5 sayang. Okey. Kita tambah 1,5 dekat sini. Kita tak nak punggung kita ketat. Nampak tak? Okey, ukuran punggung daripada sini kita tambah 1,5. Tulis nota dekat situ sayang. Tulis nota. Okey? Alright?
Boleh ke boleh? Okey, so saya pergi yang seterusnya. Yang seterusnya arahan dia adalah kena tambah Siapa yang ada buku pastikan anda tulis nota. Macam yang saya cakap, dalam buku kita ada sesetengah bahagian kita nak buat latihan supaya anda ingat dan juga fokus. Okey, mesti tambah 1/2. Okey, mesti tambah 1/2. Okey, so kita tengok berapa ukuran dekat sini. Kita dapat 4/2. Okey, so apa yang perlu anda buat? Arahan seterusnya adalah 9/16. 9/16 tu sebenarnya anda boleh tulis, okey? 9/16, okey? 9/16. 9/16. Okey? Arahan dia. So saya nak anda buang 9 ni. Buang 9, tulis 3. Buang 9, tulis 3 dan anda tulis sama ukuran 6/15 sayang. Dia sama ukuran ni. Okey? Kat sini 15 kan? Sini 15. So, pastikan dah tulis Pastikan dah tulis. 3. Yang 9 tu anda potong jadikan 3. 3/16 sama ukuran 6/15. 6, tengok kat sini. 6/15. Anda ukur dapat berapa? Okey, kita ukur daripada 6/15. Saya dapat 12 inci sayang. Okey, so 3. Kita nak cari 3/16. Dekat sinilah sama dengan ukuran atas. So senang je. Kita ambil 12 juga. Senang ke senang? Kita ambil 12 juga. Alhamdulillah. Siap dah bentuk dia. Sini jadi 16. Okey, boleh faham tak setakat ni? Bila dah dapat garisan ni, terus gariskan. Senang saja. Okey, daripada titik 14 kita gariskan. Pergi ke titik 15. 15 pergi ke 16. Dekat sini kita samakan dia. Ataupun daripada titik 16 ni anda nak keluarkan setengah inci saja pun boleh daripada paras atas. Kalau nak sama pun boleh. Sebab yang penting bahagian ni kita dah dapat ukuran dia tidak ketat. Dan ukuran bawah ni kebarungkan dia bahagian depan dia terbelah kan. So macam ni bentuk dia. Okey. Macam ni lah bentuk dia. Boleh ke boleh? So kita dah siap dah. Dah nampak bentuk kan? Okey. Alright. So kita pergi kepada arahan seterusnya. 3/16 dah selesai. 8/8A. Kita tengok 8 dekat sini. Okey. 8A dekat sini. 8/8A tu adalah sama ukuran bahu belakang. Yang ni kita kena buat bahu belakang dulu. Okey, 8/8A. Lepas tu 8A ke 8B. Ni nanti saya akan tunjukkan kemudian. Alright, so kita nak buat bahu belakang. Saya akan teruskan kepada yang start daripada 8/8A tu. Saya nak anda faham Start daripada 8/8A. Kita tinggalkan dulu. Tinggalkan sekejap sebab dia nak ukuran bahu belakang. So kita kena buat pola belakang dulu. Boleh ke boleh? Okey, so saya akan tunjukkan cara nak buat pola belakang. Jasmine bin Yahya, kalau ukur terus dari 14 ke 16 boleh ke cikgu? 14 ke 16. Kalau nak garis terus Kak Jasmine, Kak Jasmine tengok saya gunakan pen merah sebab saya nak tunjukkan sebab apa kita tak nak terus garis. Okey? Dekat bahagian punggung ni dia akan terkecil. Saya buat titik-titik macam ni Sebab bahagian punggung ni yang penting Kak Jasmine. Okey? Dan yang lain. Nampak tak? Kalau kita terus daripada 14 ke 16.
Nampak tak? Sebab itulah bahagian punggung ni sangat penting. Kalau tak nanti punggung jadi ketat. Sebab itulah kita kena ambil ukuran bahagian punggung ni sayang. Okey. Sebab tu kita tak terus ambil macam ni, terus garis. Nampak tak? Dia punya jarak tu 1 inci juga. Makan. Okey? Takut baju jadi sempit nanti. Alright? Boleh Mana? Terangkan sekali lagi cikgu nak dapatkan yang bawah. Akak Syarifah Karim dah ada buku ke belum? Sebab kalau dah ada buku lagi senang. Nanti terus catat je ikut yang saya buat ni. Okey? Nak dapatkan yang bawah ni sama ukuran 6/15 sayang. Okey? Nak dapatkan ukuran 3/16 sama ukuran 6/15. Okey? Sama ukuran 6/15. Alright? Kalau daripada ukuran punggung ni, macam Kak Jasmine misal kata nak nampakkan bentuk dia apa ke bawah lebih, orang kata apa, tak nak nampak sama macam ni pun boleh Kak Jasmine. Tambahlah bahagian bawah ni dalam 1/2 inci, so dia jadi macam ni. Kalau nak tambah pun boleh. Sebab tu bila kita buat baju, kita buat pola, bila kita dah dapat asas daripada guru, macam saya mengajar, kita ajar asas, so kita kena pandai lah. Okay? Kita kena pandai olahkan dia. Nampak tak? Misal kata kalau nak tambah lagi 1/2 pun tak ada masalah. Okay? Pun tak ada masalah. Alright? Boleh? Okay? Okay. Cikgu, kalau kita kembang boleh nombor 16. Nak kembang pun boleh, tapi baju ni sebab tu saya cakap bila kita dah macam saya mengajar, kita ajar asas, anda kena pandai olahkan dia. Kalau anda rasa nak kembang bahagian bawah pun boleh, tak ada masalah. Fashion kan? Fashion tu adalah kehendak kita. Okey. Kalau baju kebarung ni, kalau anda nak buat yang potong pada bahagian pinggang pun boleh. Nak buat macam riau ataupun nak buat macam pesak gantung yang bawah dia tak potong bahagian tepi tu kan, pun boleh. Terpulang kepada anda. Okey, yang saya ajar ni basic. So anda boleh olahkan sayang. Nampak tak? Daripada basic ni anda boleh olahkan. Dekat sini anda boleh potong sebab anda dah tahu dah ini bahagian pinggang. Boleh buat macam baju kebarung. Boleh buat macam baju riau. Buat macam ni. So atas ni potong. Yang ni besarkan sikit sebab dia tak ada kekek. Kalau nak buat riau, jangan pula ikut yang ni. Kalau nak buat riau, pastikan kena lebarkan. Okey. Kena tambah lagi berapa inci? Dalam 2 inci. Okey. Jangan pula ambil sama. Cakap Cikgu Tini ajar pula. Tak. Okey. Cuma daripada pola ni kita boleh olahkan semula. Orang panggil memanipulasikan pola. Daripada baju kebarung ni. Okey, boleh faham? Yang tadi tanya bawah nak kembang boleh? Boleh sayang. Tak ada masalah. Okey. Baju ni belum tambah basi sayang. Kita akan tambah basi pada kita punya kain, atas kain. Okey, so kita pergi kepada pola belakang Pola belakang. Alright, so kita akan terus buat pada bahagian belakang. Kita bolehlah ikut tepi kertas ni kan. Okey. So, kita tengok dasar belakang 01 labur baju. Dapat ke tak ni? 01 labur baju. Dekat pola ni tak dapat tau. Sebab apa? Sebab dia ada bahagian tangan. Okey? Sebab dia ada bahagian tangan. So, saya akan gunakan pola pada bahagian ni lah. Okey. Saya buat bahagian tangan, bahagian pola belakang kat sini Okey, so saya akan buat pada bahagian belakang. Okey, so kita pergi terus 01 labur baju. Terus buat 01 labur baju. 01. 01 terus tanda labur baju.
Tanda terus. Sebab kita nak dapat ukuran bahu belakang untuk kita buat kelipik depan dia tu dan ukuran bahu. So kat sini kosong, dekat sini 1. Okey? Lepas tu 02. Tengok 02 bahu bahagi 2. Okey, bahu bahagi 2 saya adalah 7,5. Tandakan. Okey, 7,5. Kat sini pun sama sebab dia lurus je. Bila dia lurus maknanya dia adalah ukuran yang sama. So garis. Untuk bahagian belakang ni senang je. Okey. Kita kena buat dulu sebab bahagian depan tu kita nak ukuran leher belakang. Okey. Kat sini tadi berapa? 2. Okey. So 2 ke 3. Ni sama tadi ni secara automatik jadi 3 lah bawah ni. Alright. Okey. So 2, 4. 2, 4 turun 1 inci. 2 ke 4 turunkan 1 inci sayang. Turunkan jadi kat sini 4. Lepas tu 05. Ni untuk leher. 05 leher bahagi 6 tambah setengah. Sebab apa tau? Nampak tak? Ukuran leher bahagi 6 tambah setengah. Sebab kita ada collar. Ataupun baju ni dia collar dia tinggi. So kita tak nak ambil ngam-ngam bahagian leher. Okey, kita tambah setengah jadi 3 lah. 0 ke 5 ni kita ambil 3 inci. Dekat sini barulah kita dapat ukuran leher. Ukuran bahu. Okey. Dekat sini kita ambil 3 inci daripada 0 ke 5. So kita terus gariskan dengan ukuran bahu. Yang ni nanti kita buang. Kita tak nak dah. Okey. Kemudian arahan dia 06 turunkan setengah atau 3/4. Ini orang kata terpulang lah. Anda nak turunkan setengah ke, nak turunkan 3/4 ke untuk leher belakang. Alright. Kalau orang yang berbadan kecil nak turunkan setengah tak ada masalah Boleh. Okey, so anda bentukkan. Okey, so kita dah dapat dah ukuran bahu dan juga ukuran leher belakang. Macam mana nak ambil ukuran leher belakang? Kan kita dah, nampak tak? Kita dah bentukkan dia. Senang je anda buat macam ni. Ambil tali tape daripada ujung ni. Macam mana buat macam ni? Okey. Daripada ujung buat macam ni. Kirakan dia. So kita dapat 3 suku 1 hon. Anda boleh buat 3 suku sayang. Okey. Kat sini bukan 3 1 hon tau. Nampak tak? Kena lengkungkan boleh buat 3 suku. Boleh ambil 3 suku. Genapkan dia. Kat sini kita dapat 3 suku leher. Okey. Kemudian bahu belakang. Ukur terus. Senang nanti. Bahu belakang daripada 5 ke 4. Ukur serong sayang ya. Nampak macam saya buat ni. Ukur serong. Kita dapat 4,5. Siap-siap tulis kat sini supaya senang. 4,5. Nampak? Okey. Untuk bahagian belakang, dekat sini tanda lipatan. Tak putus masa kita ambil kain nanti. Okey. Dekat sini tidak putus. Okey. Tidak putus. Alright. So, ambil balik kita punya badan depan tadi. Dekat sini barulah kita boleh dapat ukuran collar dia. Okey. Barulah kita dapat ukuran collar dia. Hampir siap. Sikit lagi. Ukuran collar dia. Barulah kita pergi semula kepada 8 ke 8A. 8 dekat sini. Kita nak cari 8A. 8A ke atas sayang. Okey. 8A ke atas. So, dia macam ni. 8 ke 8A sama ukuran bahu belakang.
8 ke 8A sama ukuran bahu belakang. Tadi kita ambil ukuran bahu belakang berapa sayang? Berapa? Okey. Ukuran bahu belakang tadi berapa? Ini dia. Tadi yang saya dah ukur. 4,5. Okey, 4,5. So, daripada 8 serong ke garisan bahu. 4,5. Tepat. Kena buat tepat. 4,5 serong sayang. Dekat sini. 8 ke sini. 4,5. Okey. Secara automatik ini jadi 8A. Tulis tulis. 8A. Gariskan terus. Macam itulah cara nak buat dia. Okey. Kemudian 8A, 8B sama ukuran leher belakang. Okey, bila kita dah dapat 8A, kan? Anda buat garisan lurus ke atas. Macam ni. Garis ke atas terus. Okey, sebab apa? Sebab kita nak cari ukuran bahu belakang. Ukuran leher belakang ni tau. Ni yang akan kita cantum dengan leher belakang. Tadi kita dapat leher belakang. Leher belakang tadi kita dah kira kat sini ni. Kita dapat 4 suku. So, dekat sini kita naikkan 4 suku. Bentukkan. Okey, daripada sini ke sini. Bentukkan. Boleh faham tak ni? Ni cara nak buat kebarung. Okey. Leher belakang. Ini dia punya kebarung dia. Sekiranya masa kita jahit tu nanti kan ada masalah terbesar ke apa, kita kena buat dart sembunyi. Okey. Kita kena buat dart sembunyi. Nanti saya akan tunjukkan untuk kelas yang seterusnya Okey. Alright. So untuk tambahan seperti biasa, ni untuk tambahan siapa yang ada buku sila tulis nota. Okey, untuk tambahan daripada 8 ke garisan dada ni, daripada 8 ke garisan dada ni kita bahagikan 2 macam ni. Ini tambahan daripada 8 tau. Ke garisan dada turunkan, dapatkan titik tengah. Okey, dapatkan titik tengah. Kemudian daripada garisan dada kat sini masukkan 3/4. Okey, masukkan 3/4. Kemudian freehand terus ke garisan tadi yang kita masukkan 3/4. Sebab yang ni nanti kita akan buang. Dia macam baju kurung. Nampak tak? Kita akan buang kat situ. Okey. Ni bahagian tangan. Alright? Boleh faham tak ni? So, kita dah pun siap untuk pola kita. Labur dia sama dengan paras baju kurung. Nampak tak macam model ni pakai? Macam model ni pakai. So, paras baju tu paras ni lah. Okey? Dia tak ada muncung. Baju kebarung dia tak ada muncung. Yang ni kita tak buat muncung. Okey? Dia tak ada muncung tau. Dia rata je untuk baju kebarung. Boleh faham tak ni? Dia tak ada orang kata apa? Lebihkan ke bawah. Untuk baju kebarung. Dia rata. Sama je. Okey? Ukuran leher 3 suku sayang. 3 suku. Nampak tak? Betul. 3 suku. Okey? Alright? 3 suku. Okey? Sekiranya bahagian bahu ni kadang-kadang bila kita buat ada lebihan tau. Tu nanti kita akan buat dart sembunyi. Biasa dart sembunyi ni ada pada bahagian kebaya kelepek, benda-benda yang kelepek ni lah. Kita akan buat dart sembunyi. Okey? Nanti saya akan tunjukkan masa kita gunting pola dan cara jahit. Alright? So saya harap anda semua boleh buat. Lepas dah tengok kita punya live ni, cuba ulang balik, buat semula. Cuba buat semula. Saya yakin bila anda ulang tengok balik kan, sambil buat, saya yakin anda mesti boleh buat walaupun anda seorang newbie. M. Ramli, bawah kalau naikkan 1 inci macam mana cikgu?
bawah kalau naikkan 1 inci, maksudnya macam mana tu? Okey, kalau nak buat serong pun boleh. Macam M Ramli cakap. Okey? Kalau anda nak naikkan pun boleh sayang. Maksudnya serongkan macam tu. Okey, boleh, tak ada masalah. So baju tu tak jadi, kejap lagi saya tunjuk. Ataupun esok sebelum potong kain saya tunjuk. Okey? Sebab apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kita ajar asas kebarung. Daripada asas tu saya ucapkan tahniah lah. Kalau ada yang pandai nak olah dia, nak jadikan dia kembang bawah, nak jadikan dia riau, ataupun macam M Ramli cakap dia nak naikkan 1/2 inci, lagi bagus sebenarnya. Supaya baju tu ada nampak bentuk yang cantik kat bahagian bawah. Sazana, cikgu kalau dah buang 3/4 kat ketiak, tak ke tangan jadi pendek? Tidak sayang. Maksud dia macam ni tau. Dia sebenarnya lagi mencantikkan baju. Sebab apa dia tak bergumpal dekat bahagian ketiak. Kalau buat baju kurung pun sama. Kita akan buangkan. Ini rahsia sebenarnya. Tu maksudnya bila kita pakai dia lagi sedap sebenarnya. Tak terpendek pun tangan sayang. Jangan risau. Sebab tangan kita kat bahagian bawah, sebenarnya bila kita buat macam tu, dia lagi cantik tau. Tangan kita tak adalah terjuntai bahagian bawah. Dia akan terletak cantik. Okey, boleh faham tak ni? Ni rahsia-rahsia dia. Ada yang tanya, Mina Gerek. Kak Mina Gerek tanya, cikgu dalam buku pola ni 3 kotak kecil tu apa? Itu adalah kekek. Bagus. 3 ni adalah kekek nama dia. Tulis kat situ Kak Mina. Okey, 3 ni adalah kekek, bermaksud kita kena buat macam ni. Ambil pembaris ni. Okey. Yang 3 tadi tu kita ambil pembaris. Nampak tak pembaris L ni? Kita buat macam ni. 3 ni adalah kekek. Kekek ni kita akan cantum dekat pesak nanti. Okey, nampak tak? 3 kat sini. 3 inci. 3 inci. Sini pun sama 3 inci. Kat sini pun 3 inci. So kita boleh buat macam ni lah. Dia 3. Memang semua sama. Okey. Maksudnya dia 3 segi tepat. Kat sini 3 inci. Sini pun 3 inci. Yang ni kita akan potong 2 keping. Okey. 2 keping kiri dan kanan. Ni tak ada basi lagi Okey. Tak ada basi lagi. Tetapi jika anda bersaiz besar. Okey. Jika anda bersaiz besar dan XL ke atas, boleh buat 3,5 inci. 3,5 inci. Okey. Tapi kalau anda dah triple XL ke atas, boleh buat 4 inci. Faham? Okey? Kalau tak letak kekek, tak boleh sayang. Kalau tak letak kekek, kena buat pesak pahang. Kena buat pesak pahang. Kalau nak buat pesak pahang dekat baju, kita punya baju kebarung ni pun boleh. Okey? Pastikan pesak atas tu kena besarkan lah. Dekat dalam buku ni ada formula pesak pahang. Boleh ikut. Boleh ikut dalam buku ni kalau tak nak buat kekek. Okey? Dekat dalam buku ni ada formula pesak pahang. So kalau misal kata tak nak buat kekek pun boleh. Maksudnya bahagian pesak tu ikut je lah yang ni. Ini formula pesak riau. Pesak pahang kita lebih kurang macam dekat pesak riau tu lah. Mana pesak pahang? Ni. Okey, pesak pahang kita. Yang ni. Ni pesak pahang. Okey, dekat sini ni formula pesak pahang. So boleh tengok, boleh ikut yang formula pesak pahang. Okey. Kekek tu adalah kalau anda tengok baju tradisional baju kurung tradisional yang ada petak, yang ada segitiga dekat tepi ni. Kat tepi ketiak. Itulah kekek nama dia. Dia panggil kekek. Okey? Kekek yang ni lah ni, yang 3 segi ni. Ni nama dia kekek. Dipanggil kekek. Okey? Ni lah dia kekek. Okey? Ini dia kekek. Okey? Kekek ni ada pada baju tradisional. Macam baju kurung, macam ni. Okey? Baju kurung ni pun ada kekek. Ni dia, kekek. Nampak tak? Dekat baju kurung ada. Okey? Ada kekek. Dekat baju
Kebarung pun ada kekek. Kalau anda nak buat pesak buluh lah. Kalau ada yang rasa, cikgu saya nak buat baju kebarung tapi saya nak guna pesak pahang, boleh tak? Boleh sayang, boleh. Boleh. Okey, kalau nak guna pesak pahang, ikut formula yang saya bagi pada muka surat 10 dan 11. Boleh ikut formula pesak ni. Okey, pun cantik juga. Dia nampak ada cutting sikit. Bagus daripada asas. Bermakna kat sini saya yakin anda faham. Okey, daripada asas basic yang saya berikan, anda boleh buat. Boleh olahkan dia. Apa dia? Ya, betul. Ada yang tanya cantum macam baju kurung ke cikgu? Pesak dengan kekek, ya. Kita cantum macam baju kurung. Kalau buat pesak pahang, berapa? Yang lain sama sayang. Yang lain ni sama, okey? Nak tangan, kejap turunkan 1 inci bahagian ni. Kalau nak buat pesak pahang, dekat dalam buku ni ada. Okey? Ramona binti Muhammad, kekek tu sambung kat mana cikgu? Kekek tu sambung dekat pesak nanti. Nanti masa jahit nanti saya akan tunjukkan. So, saya rasa kita dah siapkan dah pola ni depan dengan belakang. Untuk bahagian bawah ni boleh tak kalau kita naikkan? Boleh sayang. Maknanya nanti baju kita lagi cantik. So setakat ini sahaja, insya-Allah kita akan jumpa. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. I love you.